Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Nur Adila Farisha binti Muhammad Azri. Nombor matrik saya D2010458. Saya daripada kumpulan 7. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan laporan individu saya dalam subjek perlindungan dan keselamatan awal kanak-kanak, iaitu SEC 3503. Saya akan membentangkan berkenaan tentang isu semasa kanak-kanak, iaitu 5 isu utama pada 5 tahun yang lalu. Mari kita saksikan video tersebut. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adila daripada pembaca berita hari ini daripada TV 777 yang bersiaran pada pukul 7, akan meneruskan tentang berita pada hari ini. Pada zaman ini, era ini, kita dapat lihat yang ramai orang kurang memainkan peranan tentang terhadapnya isu-isu perkembangan kanak-kanak. Oleh sebab itu, dengan hal yang demikian, saya telah mendapatkan 5 isu-isu penting dan utama pada masa kini, iaitu 5 isu-isu yang berkaitan tentang kanak-kanak pada zaman, iaitu pada era ini dan juga pada 5 tahun kebelakangan ini. Antaranya punca daripada berlakunya isu-isu sebegini adalah disebabkan oleh faktor keselamatan jagaan daripada orang dewasa ataupun daripada taska atau tadika yang tidak memainkan peranan penting terhadap keselamatan kanak-kanak, dan berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak yang baru berusia beberapa tahun sahaja. Di sini kita akan lihat dan kupas beberapa isu yang penting terhadap keselamatan dan melihat 5 isu-isu utama yang menjadi bualan masyarakat pada 5 tahun yang lepas. Kita boleh lihat di sini terdapat 1, 2, 3, 4 dan 5 akhbar-akhbar yang menceritakan tentang kes kanak-kanak semakin meningkat di kalangan dari tahun ke tahun, iaitu dari semasa ke semasa. Antaranya pada tahun 2015, iaitu telah diterbitkan di dalam akhbar Sinar yang menceritakan tentang akta kanak-kanak 4,730 kes didakwa, iaitu di Kuala Lumpur, Jabatan Kebajikan Peguam Negara merekodkan sebanyak 4,730 kes pendakwaan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 hingga ke 2011 hingga September 2015. Persidangan Dewan Rakyat diberitahu semalam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Aziza Muhammad Daud berkata, dalam tempoh sebanyak 4,221 kes berkaitan kanak-kanak telah dijatuhkan di bawah hukuman akta tersebut. 2011 hingga 2013, bilangan kes pendakwaan tidak menunjukkan tren naik dan turun yang ketara, iaitu pada tahun 2011. Jumlah tren naik adalah daripada 899. Di dalam akta tersebut menyatakan bahawa mereka telah menelidik dan telah memberitahu tentang kes-kes pembuangan bayi dan kes-kes yang berlaku kepada kanak-kanak pada tahun tersebut. Kita teruskan lagi pada tahun 2016. Terdapat sebuah isu yang hangat dipertikaikan pada tahun itu, iaitu kisah kanak-kanak yang telah pun bertarung nyawa yang baru berusia 3 bulan, yang menyebabkan ibu bapa beliau menghantar beliau ke pusat jagaan taska, iaitu lebih dikenali pusat jagaan untuk kanak-kanak, dan beliau mendapati anak beliau telah pun sakit setelah ditelefon oleh pembantu di situ yang menyatakan bahawa anak beliau sakit perut dan demam, walhal anak beliau adalah di bawah jagaannya, dan dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan segera. Anak beliau berlaku pendarahan di kepala dan menyebabkan keadaannya semakin serius. Bapa beliau dan juga ibu bapa mereka telah melaporkan hal ini terus kepada pihak yang berkuasa
polis telah menahan suspek utama iaitu berbantu di situ untuk meneruskan lagi penyiasatan yang berlaku. Kita beralih semula kepada tahun 2016 juga, iaitu pada tahun 2016 yang berlaku pada bulan Ogos. Isu ini tersebut pula menyatakan bahawa kanak-kanak mati disyaki didera. Polis telah menahan ibu kepada bayi tersebut untuk meneruskan penyiasatan yang telah pun didakwa. Ibu tersebut telah tinggal bersama teman lelakinya yang tidak juga bekerja. Kita beralih semula kepada isu hangat pada 5 tahun yang kebelakangan ini. 4 adik-beradik didera oleh bapa tiri yang berlaku di Kuala Lumpur. Setelah membuat pemeriksaan terhadap kesan daripada lebam dan juga parut yang berada pada badan kanak-kanak tersebut, bapa saudara telah membawa mereka ke rumah sakit, iaitu ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kita beralih kepada isu yang seterusnya pada tahun 2017, iaitu Akta Bantuan Jemaah dipindah bantu untuk kanak-kanak mangsa jenayah seksual. Di sini telah menyatakan bahawa Kuala Lumpur menyatakan Akta Bantuan Jemaah akan dipindahkan bagi membolehkan kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual. Aktanya digubal kerana pada masa itu terdapat banyak kes-kes penyelawangan terhadap kanak-kanak iaitu kepada mangsa jenayah seksual pada tahun tersebut, dan mereka telah mengurangkan beban terhadap mereka, dan mereka telah mengubah lagi akta ini supaya menjadi lebih keras dan lebih diperajui. 5 isu utama ini seharusnya memainkan peranan penting terhadap kanak-kanak, dan ulasan yang saya buat ketika ini seharusnya menjadi mata dan bualan masyarakat yang seharusnya mengambil berat terhadap isu-isu sebegini. Kita seharusnya menerapkan nilai-nilai murni dan juga nilai-nilai moral dalam diri kanak-kanak, dan terutama sekali dalam diri kalangan masyarakat dan juga keluarga. Hal ini penting untuk melahirkan masyarakat yang lebih bermanfaat, lebih berilmu dan juga lebih memutu pada tahun akan datang. Seterusnya, mengelakkan daripada kes-kes sebegini berlaku kepada kanak-kanak, khususnya ketika kanak-kanak masih kecil lagi. Kita seharusnya mengelakkan kes-kes penderaan sebegini dan juga mengelakkan kes-kes berlakunya penjenayaan seksual terhadap kanak-kanak yang baru berumur beberapa tahun. Oleh sebab hal yang demikian, keselamatan kepada kanak-kanak seharusnya diterajui dan juga ditekankan pada masa itu. Kita sebagai rakyat Malaysia yang seharusnya mengamalkan sikap nilai-nilai murni dalam diri dan seharusnya mengamalkan aspek penjagaan keselamatan kepada kanak-kanak. Itulah 5 isu-isu utama yang pernah menjadi bualan pada masa ketika dahulu, iaitu 5 tahun kebelakangan ini. Yang kita boleh dapati ialah isu penderaan terhadap kanak-kanak daripada ibu bapa tiri, dan isu penderaan daripada tempat-tempat pusat-pusat penjagaan seperti di Taska daripada seorang pengasuh. Yang ketiga, kita boleh dapati isu-isu yang berlakunya kecuaian terhadap diri kanak-kanak, yang kita seharusnya menjaga barang-barang berbahaya daripada mengelakkan berlaku kemalangan yang tidak diingini. Dan seterusnya, daripada akta-akta gubalan yang ingin dipindahkan untuk menjadikan lebih diterajui dan lebih bermanfaat kepada kanak-kanak ataupun kepada negara pada masa itu. Dan seterusnya, yang terakhir sekali kita dapati iaitu tentang kes-kes jenayah terhadap kanak-kanak. Oleh sebab itu, kita seharusnya mainkan peranan-peranan penting di dalam semua aspek-aspek tersebut. Kita seharusnya menerapkan nilai-nilai murni, dan juga itu kita sebagai rakyat Malaysia yang sangat berdisiplin, berprihatin terhadap isu-isu sebegini seharusnya memainkan dan menekankan peranan penting terhadap keselamatan diri daripada kanak-kanak.
kita seharusnya mengelakkan perkara-perkara seperti penjenayaan seksual, berlakunya penderaan terhadap diri kanak-kanak dan juga lain-lain lagi daripada kanak-kanak kita sendiri, iaitu daripada anak kita sendiri. Insan-insan tersebut akan menjadi generasi pada akan datang yang akan membimbing dan membawa negara kita kepada masa akan datang dengan lebih baik. Sekian saja daripada saya, iaitu pembaca berita pada hari ini, iaitu pembaca berita TV 777 pada pukul 7. Kita beralih semula kepada Puteri. Terima kasih. Sekian, terima kasih daripada saya.